Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 936 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 22,515 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 919 adalah kes tempatan, manakala 17 kes import. Sementara 2 kes dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. ...5,177 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 345 kes sembuh dicatatkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 17,236. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 22.7%. Sehingga 12 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.9%. Untuk 2 dos vaksin 94.1%, sementara 46% bagi penerima 3 dos vaksin. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Sungai Liang Daerah Blyth diadakan kemarin secara pandu lalu di Dewan Serbaguna Spark, Mukim Liang. Pengundian tersebut menggunakan kaedah tablet dan kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula Jumaat lalu. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blyth. Calon tunggal yang layak bagi mengisi jawatan tersebut, Awang Muhammad Hazrin bin Bagol, 34 tahun, merupakan graduan Sarjana Muda Usuluddin dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan pernah menjadi pelapis Bilal di Masjid Kampung Sungai Liang. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Segala usaha, dedikasi dan komitmen para graduan yang telah menamatkan pengajian di Universiti Teknologi Brunei UTB dalam menghadapi cabaran di sepanjang pengajian mereka telah membuahkan kejayaan yang sangat berharga. Di sebalik cabaran tersebut, UTB yakin graduan yang dilahirkan adalah lengkap dan berkebolehan serta mempunyai nilai-nilai Melayu Islam beraja yang mantap dan cemerlang dalam semua bidang. Bagi para graduan pula, segala ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diraih semasa pengajian akan digunakan sepenuhnya bagi kebaikan agama, bangsa dan negara serta mendukung wawasan Brunei 2035. Jadi hala tuju saya berminatlah untuk bekerja di bawah Jabatan Air kalau boleh. Pasal memang research project saya pun berhubung kait dengan treatment, which is lichet treatment. Jadi ingin lagi mengembangkan pengetahuan itulah dalam bidang kerja lagi. Saya telah memulakan pekerjaan di salah satu institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Dan insyaAllah saya ingin menabur bakti dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah saya telah menamatkan pembelajaran pada masa ini. Target saya selepas ini adalah untuk menceburi bidang pekerjaan dengan ilmu yang saya ada selama ini dan terus belajar dan membina karya saya sebagai seorang ahli seni bina ataupun seorang arkitek. Sementara itu, para graduan antarabangsa UTB juga melahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan kerana memberi peluang untuk belajar di negara ini dan menjadikan UTB sebagai pilihan utama mereka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. I will definitely recommend them to join UTB as well and also the Brunei sebab UTB has been a very fast and young university who has been ranked in the QS World Ranking. So it is a special and prestigious university.
Alhamdulillah, yes, I would recommend not only to international students but also to the local students as well. Since UTB has been developing and has been well ranked in Asia, so it will be a very good choice for them as well. Daerah Tutong mempunyai beberapa mercu tanda dan tempat menarik yang tersendiri. Produk dan aktiviti ekopelancongannya yang berasaskan komuniti semakin mendapat tempat dalam kalangan pengunjung dari dalam dan luar negara. Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai pakej produk pelancongan di daerah Tutong, brosur khusus bagi daerah berkenaan telah disediakan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara lokasi yang dikenal pasti berpotensi sebagai ekopelancongan ialah Bintuduh Green Spring Resort. Para pengunjung berpeluang menikmati buah tempatan semasa musim buah yang ditanam seluas 20 ekar. Ramai orang datang kemari ni untuk mengadakan kegiatan-kegiatan berasaskan nature lah, berasaskan alam semula jadi lah. Sebab tempat ini adalah tempat perkebunan, jadi banyak mereka menyediakan kegiatan-kegiatan seperti team building, jungle trekking, dan kegiatan-kegiatan obstacle training ataupun zip line, dan akan di air juga, water puddles. Sementara itu, Ecoponis Garden menawarkan penginapan taman yang mengamalkan konsep pertanian mampan. Kami ada berbagai package, terutama macam farm to table package, orang dapat makan sini, hidang-hidang menu yang jarang mereka jumpa di sinilah. Kami punya makanan itu bukan jual tradisional, bukan jual modern, macam fusion punya makanan lah. Yang aktiviti lain seperti macam team building, kalau ada corporate ke family mau buat team building sini, dorang boleh membuat aktiviti dorang. Pakej produk pelancongan yang diperkenalkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di keempat-empat daerah antaranya bermaklumat untuk mempromosikan tempat-tempat tarikan yang menawarkan perkhidmatan experimental tours yang menggabungkan produk-produk pelancongan prima, produk-produk pelancongan baru dan produk yang diungkayahkan oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung serta mempromosikan tempat-tempat tarikan baharu yang kurang dikenali walau bagaimanapun berpotensi untuk dikembangmajukan sebagai tarikan pelancong. Manifestasi kegemilangan warisan budaya yang bertapak sejak zaman berzaman di negara ini dizahirkan melalui 7 puak asli Brunei. Antaranya Puak Murut yang kaya dengan keunikan dan keistimewaan adat dan budaya tersendiri. Bagi Puak Murut, pakaian tradisi yang diwarisi sejak dahulu merupakan lambang kebanggaan. Kegagahan dan keberanian Puak Murut digambarkan menerusi corak dan warna pada pakaian tradisi mereka. Walaupun telah melalui proses perubahan, namun pakaian tradisi Puak Murut masih mengekalkan identiti asli puak berkenaan. Sebelum tahun 1928 itu, kami Murut ni pakai pakaian, kami panggilnya bakad talun dalam bahasa Murutnya, baju talun lah. Yang kami pakai ini ia punya dasar sigar, atau yang kami pakai awal dulu sebelum kami pakai pakaian yang masa ini, pakai pakaian tradisi yang awal, yang masa kita pakai masa ini lah. Jadi pada masa ini juga, masa kami pakai kain yang baru ini, banyak tujuannya itu. Ada bunga-bunga yang kami buatkan, ada baju itu, bunga lalawakan itu satu pergaulan lah di antara kita masa ini bang. Pergaulannya baik bang. Yang pentingnya untuk perkawinan, untuk masa ini, zaman masa ini, zaman ada hari keputusan, ada kebangsaan, kami mesti pakai itu supaya puak ini nampak bang.
24 anak yatim yang terpilih dari kawasan perumahan Jalan Nenas Paun, skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Katok B menerima sumbangan secara pandu lalu. Penyerahan sumbangan diadakan di kediaman pemangku ketua Kampung Katok. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi tersebut merupakan pemberian ikhlas daripada salah seorang penduduk kampung berkenaan. Sumbangan dihasrat bagi meringankan beban yang dihadapi semasa pandemik ini selain sama-sama menjaga kebajikan anak-anak yatim. Klinik pergigian di Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bokia Gadong ditutup dan dipindah sementara sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan perpindahan sementara bertujuan untuk membolehkan kaki tangan kesihatan membantu dalam pelaksanaan ujian swab di pusat-pusat swab. Hanya rawatan pergigian kecemasan tertentu akan diberikan tertakluk kepada pemeriksaan saringan di kaunter-kaunter yang disediakan di klinik-klinik pergigian yang beroperasi pada masa ini. Manakala ujian ART akan dibuat ke atas semua pesakit yang mengunjungi mana-mana klinik pergigian. Sementara itu, perkhidmatan konsultasi bagi pesakit-pesakit pergigian melalui talian telefon dan pesanan ringkas aplikasi WhatsApp yang telah beroperasi sejak 16 Ogos 2021 masih beroperasi. Maklumat lanjut hubungi talian Nasihat Kesihatan 148 atau talian Darussalam 123.